Orang ni, kita pergi belajar. Sekarang ni orang cakap macam-macam lah, ekonomi lah, semua yang datang nak pegang kerajaan, pemerintahan, menawarkan apa yang mereka boleh buat daripada skim ataupun projek mereka ataupun rancangan mereka dalam nak membangunkan ekonomi rakyat. It's okay, itu pun keperluan. Tapi saya nak cakap satu sudut yang lain. Hidup kita ni, hidup kita ni, setiap kita, saya di sini dan tuan-tuan yang ada di sini, saya selalu ulang dalam kuliah saya, kita ini semua mempunyai kisah hidup kita. Kita ada jalan cerita dalam hidup kita ni. Orang ternama tu, dia oleh kerana dia ternama, adalah orang tulis tentang kisah hidup dia. Orang pun baca, oh dia lahir di mana, dia terlibat dalam apa semua. Tapi apabila orang tulis, orang bukan tulis semua, tuan-tuan. Banyak kisah-kisah, plot-plot dalam hidup ni tak ditulis. Kalau tulis, banyak masalah kita ni. Hanya Nabi saja bila tulis okey. Sebab itu bila orang mai cerita kat kita kisah, saya ni berlaku sekian-sekian, kita kadang-kadang nampak, kita mungkin manusia kalau salah faham, kesian lah, buat apa lah, mungkin orang yang tak faham, buat apa lah, sampai macam tu Tuhan buat kat dia. Sebab dia pun tak cerita habis tentang hidup dia. Macam kita pergi tengok filem, kita baca novel, saya kata. Novel kita baca, novel tu manusia yang reka cerita tu. Bukan plot itu, bukan Tuhan yang menulis. Jadi kita kadang-kadang nampak macam tak adil dalam kehidupan. Tapi kalau sebenarnya bagi setiap kehidupan kita, kita lebih tahu apa yang kita lalui dalam hidup ni, apa yang kita buat yang orang tak tahu, apa yang kita tak buat yang orang tahu. Hanya kita dan Tuhan. Hanya kita dan Allah. Sebab itu bila Allah memberkati sebahagian hidup, tidak memberkati sebahagian kehidupan, hanya Allah yang tahu. Saya nak letak asas ini dulu untuk tuan-tuan faham makna hidup. Antara benda dalam hidup ni yang disuruh supaya kita diberkati hidup kita, selain daripada belajar ekonomi, pergi berniaga, okey, disuruh kita bersedekah. Kadang-kadang dalam hidup manusia berlaku peristiwa-peristiwa yang kita pelik pada satu orang. Kurniaan Tuhan dalam hidupnya. Kita pun heran, mungkin Tuhan mustajab doa dia. Mungkin banyak sebab dia baik dengan ibu bapa dia. Tapi salah satu keajaiban dalam hidup, tuan-tuan, disebabkan kita bersedekah. Sedekah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, Nabi sebut, dawu mardakum bisadaqah. Ubat orang sakit kamu dengan sedekah. Orang sakit tu, dalam hadis riwayat Baihaqi, Nabi kata ubat dengan sedekah. Abdullah ibn Mubarak, bila dia sebut hadis ni, dia cerita, dia kata ada satu orang, dia ditimpa satu penyakit di lutut dia, bernanah 7 tahun dia berubat merata. Abdullah bin Mubarak ni salaf, macam-macam tabib cadang ubat, tak sembuh. Satu hari dia jumpa satu orang alim, nasihatkan dia. Dia kata, kamu pergi cari di mana tempat yang mana
orang memerlukan air. Kamu belanja duit, korek telaga tu, supaya telaga tu mengeluarkan air dan manusia dapat minum air. Mudah-mudahan telaga tu keluar air, luka kau nanah, luka yang sentiasa keluar ni, yang ni Tuhan tutup. Lalu dia pun pergi dan buat, dan sembuh sakit dah. Sembuh sakit dah. Sebab tu sebahagian macam-macam cara nak berubat ni, bukan sedekah saja. Nabi pun cari ubat. Tapi kadang-kadang ada penyakit yang kita cari tak sembuh dah semua. Ubat dah kita letak, doktor dah kita pergi, dia tak mau. Salah satu cara ikhtiarnya ialah dengan bersedekah. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada orang yang sakit, yang kita tengok tak sembuh sakitnya, dia bersedekah. Ini sabit di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sedekah ajaib. Hatta orang bagi kapet ni ke, bagi bina masjid ke, kita boleh bersedekah untuk orang yang telah mati pun. Sebab itu bila sahabat Sa'ad tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dia kata, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat, fahal laha ajrun law tasaddaqtu anha. Wahai Rasulullah, ibuku meninggal. Aku rasa kalau dia boleh bercakap, dia akan bersedekah. Adakah ibu aku mendapat pahala jika aku bersedekah untuk ibuku? Nabi kata, na'am, tasaddaq anha. Ya, Nabi kata sedekah untuknya. Sebab itu kita kalau ada ibu bapa, mak ayah kita yang telah meninggal, kita sedekah untuknya. RM5, RM6, RM10, tak semesti besar. Apa yang ikhlas satu orang bagi. Allah ni, agama ni, sebab itu tuan-tuan, ulama salaf dia kata, kalau sekiranya di akhirat besok diberi dua pilihan, ibu kita ke mengadili kita atau Allah yang mengadili kita, aku pilih Allah mengadili kita. Sebab Allah akan maha adil dan maha mengetahui jauh daripada ibu kita. Tak ada satu kebaikan yang manusia buat untuk orang lain melainkan Allah bagi untuk dia. 2 hari lepas saya cakap di Penang, di IQ, tempat sekolah saya. Quran kata, fatafassahu fil majalisi yafsahillahu lakum. Tolong bagi ruang sikit dalam majlis. Allah kata, orang nak masuk tak muat, tafassahu, tawassa'u, maksudnya luas. Quran suruh. Allah kata apa? Yafsahillahu lakum. Allah lapangkan untuk kamu. Kita semayang Jumaat penuh, orang tak boleh masuk. Mai satu orang nak mari masuk dalam masjid, tak ada peluang. Kita genjak sikit, bagi dia boleh duduk. Allah kata, yafsahillahu lakum. Allah lapangkan kamu. Tiba-tiba satu orang heran tengok rezeki dia dapat, tak sangka-sangka. Kadang-kadang peluang yang dia dapat nampak macam tak boleh dapat. Rupanya Allah balas dia kerana tolong bagi ruang kat orang. Dalam majlis, dalam ruang yang orang lain tak ada peluang, sedangkan dia memerlukan. Kawan yang kita bagi pun mungkin lupa, tak kenal kita. Kita pun mungkin tak ingat dah kejadian itu. Tetapi Allah tidak pernah lupa bagi setiap kebaikan yang kita buat. Sebab itu Nabi SAW apabila dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, apabila Nabi SAW
di rumah Nabi sembelih kambing. Bagi-bagi. Nabi SAW tanya Aisyah, ma baqiya minha, wahai Aisyah, ada lagi ke kambing kita sembelih? Aisyah kata, ma baqiya minha illa katifuha. Aisyah kata tak tinggal, tinggal ada bahagian lah, bau sikit ni ada lah, bahu kambing tu ada lah sikit, ketih dia lah ada lah. Nabi SAW kata pakai Aisyah. Aisyah kata tak habis dah, tinggal sepotong lah. Nabi kata baqiya kulluha illa katifuha. Nabi kata semuanya masih kekal kecuali bau dia yang tak ada. Masuk yang kita makan habis, yang kita bagi kekal. Daripada hayat kita tuan-tuan, sebahagian tuan-tuan berumur banyak, sebahagian masih muda lagi. Berapa banyak insan yang kita tolong ataupun kita tengok tepi jalan, kita bagi duit kat dia, kita kesian. Kita pun mungkin tak ingat nama dia, kita pun mungkin tak ingat rupa dia. Tapi apa yang kita beri kepada dia kekal jika ikhlas. Apa yang kita simpan, yang kita yang ni lah aku tinggal bekas sikit untuk apa? Yang ni Nabi kita yang ni tak tinggal. Dan saya nak sebut hal ni kepada kita semua supaya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita di dalam sesiapa yang bersedekah ni. Dan dengan sedekah ni mudah-mudahan Allah Taala bagi kebaikan kepada kita semua. Tuan-tuan, orang ni dia dengar hadis Nabi, tapi tak semua orang dia betul-betul masuk kepercayaan itu di dalam dadanya. Iaitu jika kita bersedekah, tak kiralah kadar banyak mana pun, Allah tambahkan rezeki kita. Sebahagian orang dia tak dapat faham hal itu kerana dia tidak hidup di alam itu. Nabi SAW kita tahu, setiap Nabi beritahu setiap hari malakan yanzilan, dua malaikat yang turun, fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah bagi kepada orang yang belanja ganti. Tak semua orang dia dapat percaya benda ni. Tapi setiap tuan-tuan yang sentiasa bersedekah, tuan-tuan akan tahu macam mana Tuhan ganti harta tuan-tuan. Saya percaya ada ni ramai lah yang bersedekah dan seumpamanya. Allah ganti harta kita, Allah luaskan dan lapangkan dada kita.